Bekas Setiausaha Politik Perdana Menteri terima anugerah usahawan muda, PAS ucap tahniah. Mas Ermiati tidak setuju jika kerajaan buat rundingan secara individu berkait MOU peruntukan pembangkang. Saifuddin Nasution tegaskan titah adendum Najib Razak hanyalah khabar angin. Pelaksanaan semula PLKN dibuat selepas kajian akademik mendalam oleh Kementerian Pertahanan. KPKM sedang runding untuk semak semula harga pelarasan beras putih import. Mahkamah Tinggi perintah Muhyiddin Yassin bayar ganti rugi 1.35 juta kepada Lim Guan Eng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mengucapkan tahniah kepada bekas Setiausaha Politik Perdana Menteri iaitu Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak atas kejayaannya mendapat pengiktirafan sebagai usahawan muda berjaya. Katanya dalam hantaran ringkas di laman Facebook, antara kejayaan kerajaan hari ini ialah melahirkan usahawan berjaya dengan masa singkat. Kenyataan menyindir itu ditujukan kepada ahli perniagaan Farhaj yang dilaporkan media menerima anugerah 100 usahawan muda paling berpengaruh. Malah Fadli turut memuat naik laporan dari portal berita yang melaporkan mengenai pengiktirafan diperoleh Farhaj baru-baru ini. Untuk rekod, Farhaj merupakan bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar sebelum menyertai bidang perniagaan. Farhaj pernah mencetuskan kontroversi apabila memiliki saham syarikat high-tech padu Berhad High-Tech Padu yang kemudian memperoleh kontrak untuk projek sistem imigresen bersepadu nasional bernilai 892.2 juta. Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiati Samsudin meluahkan rasa tidak setuju sekiranya kerajaan membuat rundingan secara individu berhubung MOU peruntukan Ahli Parlimen Pembangkang. Menerusi laporan FMT, beliau berkata, kerajaan perlu menghormati wakil pembangkang yang menang kerusi Parlimen di bawah payung Perikatan Nasional PN dan sebarang rundingan perlu dilakukan secara en bloc atau bersama. Mas Ermiati menegaskan peruntukan itu sepatutnya diberikan secara terus kepada wakil pembangkang kerana ia hak ahli parlimen yang telah dipilih rakyat di kawasan masing-masing. Ia seeloknya dapat diberikan sahaja peruntukan tanpa syarat kerana ia merupakan hak ahli parlimen. Selain Wakil Rakyat Bersatu, ahli parlimen PAS juga menolak cubaan kerajaan berunding secara individu berkait peruntukan untuk pembangkang. Semalam, ahli Parlimen Kubang Krian, Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata, sebarang rundingan mesti melalui parti dan syarat mesti dimaklumkan kerana semua ahli parlimen terikat dengan parti diwakili. Itu sudah jelas keputusan mahkamah dan tidak patut timbulkan lagi. Itu yang ditegaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berhubung titah adendum diraja yang dikatakan memerintahkan penahanan rumah bekas Perdana Menteri Najib Razak hanyalah khabar angin, hearsay. Dalam jawapannya kepada pertanyaan beberapa ahli parlimen mengenai perkara itu, Saifuddin merujuk mereka kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Julai yang menolak tindakan Undang-Undang Najib untuk mengesahkan kewujudan adendum itu. Katanya, ahli parlimen Taqiyuddin Hassan turut mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam berkenaan membawa ke mahkamah dan kemudian menganggap ia sebagai hearsay. Saifuddin berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan rang Undang-Undang Belanjawan 2025 apabila Ram Karpal Singh Pakatan Harapan Bukit Lugur dan Taqiyuddin Hassan PN Kota Baru menuntut penjelasannya berhubung rancangan kerajaan menggubal Undang-Undang Tahanan Rumah. Ia termasuk sama ada cadangan itu yang menurut Putrajaya bertujuan untuk menangani kesesakan di kemudahan penjara di seluruh negara akan terpakai kepada Najib yang kini dipenjarakan kerana rasuah.
Sehubungan itu, Saifuddin memberitahu Dewan Rakyat bahawa pada ketika ini, hasrat kerajaan hanya untuk menangani kesesakan penjara akibat kes Rehman. Menteri Pertahanan Datuk Seri Khalid Nordin memberitahu pelaksanaan semula program latihan khidmat negara PLKN 3.0 yang dijadual Januari tahun depan dibuat selepas kajian akademik yang mendalam oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya, ia bagi memupuk semangat patriotisme dan nilai jati diri yang baik kepada golongan anak muda di negara ini. Katanya, keputusan kerajaan bersandarkan kepada kajian terperinci dan mendalam yang telah dibuat melalui kajian akademik. Tambah Khalid, bukan saja ia sesuatu yang tidak boleh dikompromi atau ditangguh-tangguh dengan pelbagai alasan, malah dalam keadaan dan situasi mencabar seperti sekaranglah perkara ini semakin diperlukan. Kenyataan itu dikeluarkan ketika sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025 peringkat Kementerian Pertahanan di Dewan Rakyat. Khalid berkata demikian bagi mengulas pandangan yang dibangkitkan Chow Yu Hui, PH Raup sebelum ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang berunding dengan Padi Beras Nasional Berhad Bernas untuk menyemak semula harga pelarasan beras putih import BPI baharu agar pengguna dapat membelinya dengan harga berpatutan. Menterinya Muhammad Sabu berkata, usaha itu dibuat berikutan pengukuhan nilai ringgit sejak kebelakangan ini. Beliau menjawab pertanyaan Sin Zizin PH Bayan Baru yang mempersoal mengapa masalah kekurangan beras tempatan di pasaran masih berlanjutan dan dengan kenaikan nilai ringgit, adakah harga beras import akan turun? Mengulas isu ketiadaan beras putih tempatan BPT di pasaran yang melanda negara sejak 2023, Muhammad berkata pihaknya sentiasa berusaha dengan melakukan pelbagai pendekatan bagi memastikan bekalan di pasaran mampu memenuhi keperluan pengguna. Katanya, dalam usaha untuk memastikan kelangsungan industri padi beras negara, Kementerian kini giat melaksanakan rombakan strategi melalui pelaksanaan reformasi industri padi dan beras. Mahkamah Tinggi menetapkan Muhyiddin Yassin membayar ganti rugi sebanyak 1.35 juta kepada Lim Guan Eng kerana mengeluarkan kenyataan fitnah berkait isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rosin berkata, bekas Menteri Keuangan itu berjaya membuktikan kesnya terhadap bekas Perdana Menteri itu berdasarkan keseimbangan kebarangkalian. Katanya dalam penghakiman, kenyataan itu merendahkan reputasi beliau di mata orang awam. Ros Mawar juga memerintahkan Muhyiddin membayar kos sebanyak RM50,000 serta menarik balik kenyataan tersebut dan tidak mengulanginya. Pada 27 Mac tahun lepas, Lim memfailkan saman terhadap Muhyiddin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah di Facebook melibatkan beliau berhubung isu itu pada 9, 11 dan 12 Mac 2023. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang turut mendakwa kenyataan tersebut membawa maksud beliau hanyalah guna kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan lembaga hasil dalam negeri agar mengenakan cukai serta penalti terhadap Yayasan Al-Bukhari. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.